Daripada perbincangan yang lalu dapat disimpulkan bahawa apa yang disebut oleh Bukhari di dalam bab ini adalah mewakili mazhabnya. Dia nak ayat mazhab dia, bagi dia mungkin. Dan daripada 4 mazhab yang masyhur itu, ia hanya boleh sesuai dengan mazhab Malik dan Ahmad. Hak tu yang boleh sesuai. Kalau hak mazhab 4 ni, hak boleh sesuainya mazhab Ahmad dan mazhab Malik. Dia sendiri tu memanglah dia berpendapat gitu, boleh terima. Dalam masa 1 bulan, seorang perempuan tu berhaid 3 kali. Dan bila berhaid 3 kali, habislah iddah dia. Bila habis iddah, banyaklah hukum. Termasuklah perempuan itu boleh menikah lain. Termasuklah si suami itu tidak boleh rojok lagi, sebab habis dah iddah. Habis dah iddah. Sama ada kita kata 3 kali suci ke, atau 3 kali haid ke. Dah sebut 3 kali haid tu boleh berlaku, 3 kali suci tu lagilah. Lagilah boleh. Untuk lebih jelas, lihat carta di belakang. Muka surat 279 akhir sekali itulah. Sini ringkasan. Nak suruh mudah, kalau tidak payah nak faham. Itu dia mazhab di tepi itu. Lepas tu tempoh suci ketika dicerainya seseorang perempuan. Ini andaian. Mazhab Bukhari dan Malik, satu lahzah, sekelip mata, sesaat, seperludahan boleh berlakulah. Tempoh suci ketika dicerainya seseorang perempuan, yang ni nak mari haid semula tu, sedetik sajalah dia. Dalam sedetik tu cerai, berlaku cerai. Lepas tu haid yang pertama, satu lahzah. Haid yang pertama, satu lahzah. Sebab haid bagi Bukhari, bagi Malik, satu lahzah pun boleh. Mari tubik. Sudah. Dia kata, Imam Malik kata, haid ni dia hadas itu supaya lain lah. Berhadas perlu lama masa ke? Adakah ketentuan masa? Sekali ketuk, berhadas dah lah. Nak kena sejam nak kau ketuk baru berhadas. Sehari kau dah tak ada lagu tu. Berhadas. Hadas kecil, hadas besar pun lagu tu juga. Keluar air mani, sudah. Tidak nanti sehari duk keluar air mani letih. Sebentar aja. Dia kata satu lahzah boleh berlaku hadas. Hak lain-lain pun lagu tu. Hak lain-lain kencing pun boleh juga lagu tu. Kalau titik, tak setitik, hadas dah tu, patah dah air semayang. Hak ni pun hadas juga. Bila hadas, supaya supaya dalam sekelip mata boleh berlaku. Tempoh suci selepasnya, kita kata 10 hari atau 13 hari atau lain-lain. 5 hari kok Imam Malik ada kata, 7 hari ada, 8 hari ada, boleh. Itu lagilah luar kalau kata lagu tu. Haid yang kedua, satu lahzah pula. Tempoh suci selepasnya, kita andaikan ni 10 hari, 13 hari, sebab dia boleh berlaku. Permulaan haid ketiga, di mana habisnya iddah, satu lahzah habis. Jumlahnya 20 hari 4 lahzah, atau 26 hari 4 lahzah, dan lain-lain lagi mengikut keadaan lah. Boleh berlaku. Ini semua dalam masa 1 bulan. Masa 1 bulan boleh. Itu kaedahnya. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i, tempoh suci ketika dicerainya seseorang perempuan boleh satu lahzah juga. Perceraian boleh berlaku dalam masa yang cepat saja, putus lagi. Haid yang pertama 1 hari, sekurang-kurang haid bagi dia 1 hari. Tempoh suci selepasnya 15 hari, sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Haid yang kedua 1 hari pula. Tempoh suci selepasnya 15 hari. Permulaan haid ketiga, di mana habisnya iddah, satu lahzah. Jumlahnya 32 hari 2 lahzah. 32 hari 2 lahzah. Gitulah jadinya. Tak boleh dah lah. Tidak ada berlaku dalam 1 bulan. Lebih dah daripada 1 bulan tu. Tak boleh. Tak mungkin bagi dia. Mazhab Ahmad, satu lahzah. Ini tempoh suci ketika dicerai. Haid yang pertama 1 hari. Tempoh suci selepasnya 13 hari. Bukan 15 hari, 13 hari. Haid yang kedua 1 hari. Tempoh suci selepasnya 13 hari.
permulaan haid ketiga di mana habisnya iddah satu lahzah. Jumlah 28 hari 2 lahzah. Dalam sebulan. Boleh berlaku dalam sebulan. Tapi inilah paling cepat pun bagi dia. Tak boleh dah lebih pada tu, bawah pada tu, dalam masa 20 hari ke, tak boleh bagi dia. Dalam masa 19 hari ke, tak boleh bagi. Tapi kalau Bukhari, Malik boleh. Tak ada hak. Paling sedikit masa haid, paling sedikit masa suci, tak ada hak. Boleh berlaku. Itu terpulang kepada pengalaman masing-masing. Kalau perempuan tu dia kata dia haid selama ni, dia suci selama ni, lepas tu dia bagi haid pula, acak, boleh terima. Boleh terima bagi dia. Mazhab Abu Hanifah, tempoh suci ketika dicerainya seseorang perempuan 1 lahzah juga, serupa juga. Haid yang pertama 10 hari. Haid yang pertama 10 hari. Dia kira di sini tidak hak paling kurang. Imam Abu Hanifah tidak kira hak paling kurang, tapi hak paling lama. Sebab haid yang paling lama bagi dia 10 hari. Paling kurang, paling ringkas haid 3 hari. Dia paling lama 10 hari, bukan 15 hari. Ini mengikut mazhab dia lah. Tempoh suci selepasnya 15 hari. Tempoh suci 15 hari. Haid yang kedua 10 hari pula. Kita andaikan paling lama haid. Dia andaikan paling lama 10 hari. Tempoh suci selepasnya sekurang-kurangnya 15 hari. Permulaan haid ketiga 10 hari. Jadi 60 hari 1 lahzah. Lama bagi dia, tak boleh lagi. Ini mengikut kaedah dia. Dia kata apa dah ambil hak paling kurang, kita ambil hak banyak lah. Takkan kedua-dua belah pihak tu kurang belakang, kata dia. Itu andaian dia. Jadi dia ambil di pihak haid itu 10 hari paling lama, di pihak suci hak paling kurang. Dia ambil gitu. Ada pun orang lain dah ambil hak paling kurang belakang. Mazhab Sahibain, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana dalam mazhab Hanafi umumnya pakai hak ni, bukan pakai hak tu guru nombor 1. Dok, pakai hak ni. Kalau kata mazhab Hanafi dalam masalah ni, dia mengikut hak ni, yang difatwakan di kalangan mereka hak ni, kaedah ni. Tempoh suci ketika dicerainya seseorang perempuan 1 lahzah. Haid yang pertama 3 hari. Dia ambil hak kurang, paling kurang, serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Tapi ini secara umum, secara kasar. Kalau nak perincian lagi, Imam Abu Yusuf kata 2 hari, bukan 3 hari, 2 hari. Tapi kalau kata 2 hari pun tak lagi juga. Dalam masa sebulan tak habis juga. Ni ambil hak 3 hari. Paling kurang haid. Tidak seperti Abu Hanifah, dia ambil paling banyak haid 10 hari. Ni paling kurang haid 3 hari. Tempoh suci selepasnya 15 hari juga. Haid yang kedua 3 hari. Tempoh suci selepasnya 15 hari. Permulaan haid ketiga 3 hari. Jumlahnya 39 hari 1 lahzah. Tak boleh juga berlaku dalam masa 1 bulan. 3 kali haid dalam masa 1 bulan tidak boleh berlaku. Tu nak bayar. Inilah kaedah masing-masing. Apa yang kita kata hak mula-mula tu 1 lahzah berlaku. Kalau sebelum pada tu lagilah lama. Tak ada kira hak ni. Ni nak kiranya talak sunni. Talak sunni ni perceraian yang berlaku pada masa suci. Kalau pada masa haid tu cerai, itu bukan talak sunni orang panggil. Sebab tu masing-masing semua ni kira ni 1 lahzah ni hak mula-mula tu, petak yang kedua tu. Bapa kira 1 lahzah, dia kira hak paling kurang yang boleh berlaku haid sunni. Haid apa ni, talak sunni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, iaitu talak pada ketika suci, bukan talak pada ketika mari kotor. Sebabnya dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa semua ada berlaku. Ibnu Umar cerai bini dia ketika mari kotor. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rojok balik. Rojok. Lepas tu kalau nak cerai juga semula. Semula ketika suci. Bila suci, lepas pada dia cerai saat ni, mari kotor. Suci tu tak sih, tak boleh lagi. Mari kotor pula. Lepas tu suci. Situ kalau nak cerai. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci tu, masa suci tu kan luar, boleh berlaku lah, masa mana-mana pun. Ni ambil hak terakhir, saat terakhir.
daripada waktu suci tu.